السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين، شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. اللهم اجعلنا من المخلصين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان وزمان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. قال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بالعلوم في الدارين آمين. فقال له شقيق: نعم ما فهمت، فما الرابعة؟ قال: نظرت فوجدت لكل إنسان عدوا، ولا بد للعدو من عداوته والحذر منه. فرأيت عدوي الكافر والشيطان، فرأيت عداوة الكافر أيسر، لأنه إن قاتلني فقتلني كنت شهيدا، وإن قتلته كنت مأجورا. فرأيت عداوة الشيطان أشد، لأنه يراني من حيث لا أرى، فيريد أن يجعلني مع نفسه في النار. فاشتغلت بعداوته ما عشت، وتركت عداوة غيره. Sambungan kisah di antara Syakik rahimahullah ta'ala dengan Hatim Al-Asam rahimahullah ta'ala. Berkata Hatim Al-Asam, sepanjang 30 tahun aku mempelajari 6 perkara. Sekiranya aku dapat mengamalkan 6 perkara tersebut, maka aku betul-betul mengharapkan aku terselamat daripada fitnah dunia. Kata Syakik, selepas diceritakan dengan 3 daripada 6 tersebut, maka berkata Syakik, ni'ma ma fahimtu, sebaik-baik fahaman yang aku fahami
Apakah yang keempat? Yang keempat berkata dengan Hatim Al-Asam rahimahullah ta'ala, aku melihat, nazartu, aku melihat, aku perhatikan, aku tengok, aku tilik, aku teliti, maka aku dapati bagi setiap manusia itu ada musuh. Kalau yang lepas, kata Hatim Al-Asam, aku perhatikan setiap manusia ada kekasih. Sekarang, yang keempat, katanya aku perhatikan setiap manusia itu ada musuh. Dan tidak dapat bagi setiap musuh, dan semestinya bagi musuh itu min adawatihi, mestilah kita bermusuhan dengannya dan berhati-hati daripadanya. Aku perhatikan setiap orang ada musuh. Apabila setiap orang ada musuh, semestinya kita sebagai seorang yang ada musuh perlu berhati-hati dan perlu memusuhi musuh kita. Nah, kita perhatikan setiap orang ada musuh. Siapa dia? Tak kiralah apa jawatan sekalipun, tak kiralah apa kedudukan sekalipun, betapa hebat dia sekalipun, dia akan ada musuh. Betapa berkuasa dia sekalipun, dia akan ada musuh. Betapa mulia dia sekalipun, dia akan ada musuh. Dan menjadi suatu fitrah, sunnatullah di atas muka bumi, setiap orang ada musuh dia. Ada musuh dia. Tak kira siapa, sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang sekira-kira tidak ada dosa kesalahan, yang sekira-kira antara seorang ayah yang paling kasihan belas terhadap anak, yang sekira-kira sebaik-baik suami di atas muka dunia, yang sekira-kira sehebat-hebat pemimpin yang berada di atas muka bumi, itu pun masih dimusuhi. Apatah lagi sekira-kira kita, hak mana kebaikan kita sekalipun, kita tak akan terlepas daripada seseorang memusuhi kita. Tak dapat lagi. Buatlah baik tahap mana sekalipun. Nah, guru Al-Quran pun ada orang marah kat dia. Imam pun ada orang tak suka. Dia jadi imam lah. Sekira-kira nak jadi imam ni orang temu duga dahulu. Nah, kemudian di kalangan orang-orang terpilih di dalam masyarakat tersebut, tetap ada orang yang tidak menyukai. Begitu juga kita sebagai seorang ketua, lebih-lebih lagi akan ada orang tak puas hati. Kita sebagai seorang pekerja pun juga ada yang sekira-kira tidak senang duduk dengan apa yang kita lakukan. Jadi kita tak dapat tidak, kita kena letak di dalam diri kita, kita ada musuh, kata Hatim Al-Asam. Kamu tak payah nak kata walau macam mana keadaan, walau banyak mana kebaikan yang dicurahkan, walau banyak mana pun pengorbanan yang telah dilakukan, walau banyak mana pun dengan harta yang telah diinfakkan, kamu tak dapat terlepas daripada dimusuhi oleh seseorang. Kamu akan ada musuh, kata Hatim Asy-Syakik kepada Hatim. Apabila ada musuh, perlu berhati-hati dan perlu memusuhi musuh tersebut. Tambah-tambah kalau musuh itu adalah musuh Allah. Orang yang bermusuh dengan Allah dan Allah membenci orang tersebut, wajib ke atas kita pun sama, mesti bermusuhan dan membenci dengan orang tersebut. Man radi bil mu'siyatin mu'siyatan, kaedah fiqhiyah, sesiapa yang rada dengan satu-satu maksiat, yang rada dengan satu-satu dosa kesalahan, maka maradi bil mu'siyati mu'siyatan, maka dia telah melakukan maksiat dan kesalahan. Kita reda dengan maksiat orang lain, kita telah dikira melakukan maksiat.
kita setuju dengan orang yang melakukan dosa, kita telah dikira orang yang melakukan dosa. Orang buat salah terang-terangan menentang Allah, contohnya ada di sisi kita, kita dengan dia ni kalau tak mampu, kata Nabi, kalau tak mampu kamu nak cegah dengan kuasa, dengan lidah. Tak mampu dengan lidah, paling tidak mesti ada di dalam hati, orang ni orang yang sekira-kira tak betul dengan jalan Allah. Kita pun samalah, dalam hati pun kita membenci orang tersebut. Mesti. Bukan membenci batang tubuh. Kalaulah dengan membenci batang tubuh, maka tidak ada seorang pun di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang perlu disayangi. Oleh kerana sebelum daripada kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua di kalangan sahabat-sahabat Nabi tidak beriman. Bukan masalah membenci batang tubuh, tetapi membenci dengan perangai, prinsip, akidah yang ada. Sekiranya perangainya berubah, pegangan hidupnya daripada pegangan seorang yang jahil kepada pegangan Islam, maka wajib kita sayangi orang tersebut. Walaupun batang tubuh yang sama, walaupun dengan warna kulit yang sama, yang dahulunya dia berpegang dengan suatu ajaran yang salah, wajib kita perangi, bermusuhan. Manakala sekiranya dia telah insaf dan kembali, maka wajib kita sayangi. Kita bukan berperang masalah muka batang tubuh. Aku dengan tengok muka dia tak boleh tidak, bukan masalah muka. Kalau dia contoh tak kira lah, kalau zaman muda dengan kelaraan zaman muda, dengan kaki semseng zaman muda, sekira-kira dengan maksiat, maka itu muda dia. Sekarang alhamdulillah dia dah insaf dah. Jadi apabila dia dah insaf, kita terima. Aku tak boleh terima. Dia jahat sangat masa muda dulu. Salah macam tu. Tak betul cara sedemikian. Ada orang yang tak boleh terima sampai mati keburukan yang dilakukan oleh seseorang, sedangkan keburukan tersebut telah ditinggalkan sekian lama. Seumpama orang penagih dadah. Ini pun satu. Apabila ada orang yang menagih dadah, seolah-olah dia menagih selama-lama bagi diri kita. Orang yang pernah masuk penjara pun sama. Peranan masyarakat apabila orang masuk penjara dibebaskan, jangan kita nak kata dia jahat lagi. Melainkan apabila dilakukan kejahatan yang seterusnya. Bekas manuan ni, bekas manuan tak boleh ni, kata silap air bulan hilang selipar aku bagi ni. Kita duk fikir, kita baca dengan suatu pandangan yang serong terhadap seseorang. Saya pernah bercakap dengan seorang bekas penagih dadah tahap high class. Orang lain perlu RM20, RM30 satu hari untuk mencukupkan bekalan dadah. Dia kata, Ustaz, saya semasa saya menagih dahulu, saya perlukan 200 sehari. 200. Kita jumpa atas masjid. Dia sembahyang 5 waktu sehari semalam berjemaah. Orang lebih kurang 30-an. Dia cerita kat kita, dia beritahu, dia kata sampai tahap saya memerlukan dos RM200 sehari. Habis dah. Dengan cara hisap tak rasa apa dah. Hisaplah banyak mana pun tak dapat menghilangkan ketagihan. Dengan cara cucuk dah. Dengan cara hidur debu, hidur dah. Akhir sekali tahap kalau dah habis dah, dia kata kita terpaksa suntik kat kemaluan. Barulah ada rasa khayalan dan cukup untuk menghilangkan ketagihan ketika itu. Kena sampai cucuk kat kemaluan sendiri. Dos dadah tu masukkan melalui orang kemaluan, baru terkesan. Tiba-tiba sampai satu masa dia kata, saya berfikir panjang. Tengok dengan anak dia, anak perempuan. Semasa tu anak perempuan dia umur lebih kurang 2 ataupun 3 tahun. Lebih kurang 3-4 tahun. Boleh cakap lah. Dia tengok anak perempuan dia, isteri dia minta cerai. Dia jaga anak perempuan dia, isteri dia tak nak jaga anak dia. Dalam keadaan dia seorang penagih. Akhir sekali timbul, Allah beri hidayat kat dia, dia berazam tak nak dah hisap dadah. Lalu apabila azam tak nak dah hisap dadah, dia terus stop daripada dos yang diperlukan sebanyak 200
sampai tak hisap walaupun hanya dengan sedikit dadah. Apabila stop, dia kata makan tak lalu. Tak boleh makan dah. Tak selera. Dah, orang isap rokok lah. Kalau tak isap rokok, tak lalu nak makan. Dah. Kawan saya kat Mesir tu, kalau orang azan bulan Ramadan, azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buka puasa dengan rokok, tak boleh nak makan nasi tak lalu dia. Kena pemanis mulut dengan rokok sepotong baru boleh makan nasi. Sampai tahap tu. Dia pun sama, apabila tak mengisap, tak mengambil dadak, semakin hari dia tak makan, tak dapat nak makan, tak dapat nak minum, semakin hari tubuh dia semakin kurus, sampai selepas hampir 1 bulan. Makan tak boleh nak telan, minum tak boleh nak masuk. Tubuh seumpama kulit dengan tulang sahaja. Dan dia kata, ya Allah, semasa tu cukup terseksa. Terasa seolah-olah setiap sudut tulang temulang kita itu sedang dikerumuni oleh semut merah. Seolah-olah semut merah sedang gigit ni. Habis atas tubuh lagi selama hampir sebulan. Nak hilangkan dengan ketagihan ada sakit, cukup sakit. Sehingga kan mak saya datang tengok saya. Mak saya kata, kalau nama dia mak lah, kita kata, ataupun Den, ginilah Den, ambil Dan duit ni, kau pergi beli dadah. Mak tak sanggup tengok keadaan kamu macam ni. Mak dia tak sanggup nak lihat. Dia kata kat mak dia, mak saya dah azam dah mak. Kalau inilah nyawa terakhir saya, tak apalah saya mati dalam keadaan saya tak nak dadah. Mak dia nak beri duit. Sampai tahap terlalu suka dan diusahakan, diikhtiar. Lalu adalah dengan cara ubat tak boleh makan. Lalu mak dia cubalah bawa usung dia ke sana sini, minta air tawar daripada orang-orang yang ada sedikit daripada ilmu agama. Cari ustaz-ustaz, cari guru-guru, minta air tawar. Mudah-mudahan Allah beri kesembuhan pada anak dia. Bila minum sedikit, 1 teguk, dia kata, mula mak dia bawa balik air tawar, minum 1 teguk, alhamdulillah boleh masuk. 1 teguk, kemudian tak boleh lah. Hari kedua dia dah boleh minum 2-3 teguk, dia kata. Hari ketiga boleh masuk dah nasi 1 suap. Setelah sebulan lebih tidak masuk sedikit pun makanan. Dan akhir sekali alhamdulillah, selepas tu mula lalu kita jumpa dia dalam keadaan tak terkuruh dah. Alhamdulillah tubuh sihat. Tetapi kata dia, masyarakat tetap pandang saya seumpama seorang penagih. Ini masalah masyarakat kita. Masih lagi pandang saya dalam keadaan hina. Kita perasan ustaz, kita duduk kat masjid, bersandar bisah depan ada tiang, duduk kat situ. Kita terperasan seorang yang lalu, cara dia melihat satu penghinaan. Lalu apabila lalu kita kat sana, dia lalu, dia tengok kita, dia tengok. Dia guna hujung mata dia. Lalu saya tengok. Rasanya tu orang pandang kita dalam keadaan hina. Tak sedikit pun membantu, sedangkan yang hadir itu orang yang dah sembahyang 5 waktu, yang pandang hina kat dia tu. Dia baru beberapa bulan di masjid, orang lain dah sekian tahun masih belum masuk dan memahami agama yang dipelajari. Daripada tak tahu berapa puluh orang ustaz dah, tak tahu beberapa puluh kitab dah dikhatam, tak tahu berapa puluh tahun dah masa diambil, tetapi masih sedikit pun ilmu seolah-olah tak terkesan ke dalam diri orang tersebut. Tak boleh nak maafkan kesalahan orang yang lepas. Kita bukan bermusuh dengan batang tubuh. Kita bermusuh dengan pegangan hidup. Kalau pegangan hidup, akhlak mereka jahat, pegangan hidup mereka salah, itulah yang kita bermusuh. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita bermusuh. Fara'aitu, maka aku melihat, kata Syakik rahimahullah ta'ala,
aduwil kafir. Musuh aku adalah orang kafir. Aku tengok musuh aku orang kafir. Dan syaitan wa syaitan, dua. Aku tengok setiap orang ada musuh. Paling tidak orang kafir memusuhi aku. Kalau tidak orang kafir, dengan syaitan sememangnya musuh kita. Fara'aitu adawatil kafir aisar, maka aku melihat permusuhan dengan orang kafir terlebih ringan, kerana sekiranya dia membunuh aku, in qatalani, sekiranya ia memerangi aku, kemudian ia membunuh aku, maka aku dapati aku adalah orang yang syahid. Ini kalau dengan kafir harbi lah, dengan dalam peperangan. Kan kafir ada 3 harbi, kafir musta'min, kafir zimmi, ada 3 kafir. Ini kafir harbi. Kalau dia perangi aku, tiba-tiba dalam medan peperangan, lalu aku dibunuh, aku syahid. Wa in qataltuhu, sekiranya dalam medan peperangan aku yang membunuh dia, maka aku mendapat pahala. Mudah, kata Syakir. Kata Hatim langsung mudah. Lawan orang kafir mudah, lawan orang kafir harbi. Nah, kalau kita mati, aku syahid. Kalau aku dapat bunuh dia, aku dapat pahala. Tengok. Orang yang sampai tahap dah sememangnya orang yang salih, sebagaimana ditanya kepada Syakir bin Ibrahim Az-Zahid. Kawan dia ada orang tanya, macam manakah kita nak tahu kita orang yang baik? Wahai Tuan, ada orang panggil aku orang salih, tetapi macam mana aku nak tahu aku orang salih? Orang panggil kita baik. Orang kafir dia akan panggil kawan dia yang kafir baik. Pencuri dia akan kata sama-sama pencuri baik. Tak, dia sama geng kita. Kamu memang sahabat aku sehidup semati. Aku kena tembok hari tu, kamu tak tinggal aku. Sama dia puji baik. Tak semua orang boleh puji baik. Kita sama kawan kita akan puji baik. Nak tahu betul-betul baik. Terkadang orang dah baik dah orang keji. 40 tahun dah sebab ilmu agama, tiba-tiba orang masih kata dia jahat. Seluruh rakyat negeri menerimanya sebagai tuan guru, tiba-tiba orang kata tuan guru ni jahil ni, sesat, tak reti masalah agama. Sepanjang 40 tahun seorang orang Kelantan tak ada mengatakan apa yang diajar tu salah. Sedangkan yang belajar daripada ribuan orang yang belajar kat sana bukan belajar dengan seorang guru. Malam-malam lain dengan guru lain, malam lain dengan guru lain. Dan tak kurang ramainya ulama-ulama negeri Kelantan. Ada 2-3 orang lah kebelakangan ni yang kata salah. Yang sebelum ni ribuan, puluhan tahun mendengar. Tiba-tiba kita yang berada jauh daripada tempat tersebut, oh ni tak betul, ni salah. Berapa lama kamu belajar dengan dia? Contohlah. Contoh. Berapa lama belajar dengan dia? Pernah tak kamu masuk kuliah dia dengar penuh 1 jam kuliah dia, ataupun kamu dengar kuliah dia 5 saat sahaja? Kalau sekadar 5 saat, orang boleh tengok kita salah, walaupun apa yang kita katakan itu betul. Seumpama orang kafir berkata, dia kata, aku sembah berhala. Kita ambil yang 5 saat tu, aku sembah berhala, keluar dah dari TV, Ustaz Amir sembah berhala sebenarnya. Kita buat contoh orang kafir, contoh. Dah. Itulah orang yang tak sembahyang, dia kata aku tak sembahyang sebab aku malas, maka dia dapat dosa besar. Aku tak sembahyang, aku tak nak sembahyang sebab rugi masuk, dia jadi kafir. Keluar TV, Ustaz Amir mengaku jelas-jelas, dia kata aku tak sembahyang, aku tak sembahyang, aku tak sembahyang, aku tak sembahyang. TV sumber yang fasik, minta maaf. TV sumber yang fasik, tuan-tuan. Nah, media masa, media cetak hari ni kebanyakan, bukan semua, kebanyakan sumber fasik. Kenapa? Saya buat contoh sahaja, tuan-tuan. Kalau orang yang sama dia bersembahyang, orang yang sama berjudi, orang ni fasik ke tak?
Orang yang sama berpuasa, orang yang sama mendedahkan aurat, fasik atau tidak. Begitu juga televisyen, ada kalanya malam Jumaat dengan forum Islam, alhamdulillah, dengan pagi tanyalah ustaz, dengan pukul 8 pagi selamat pagi, kemudian pukul 9 cerita katong, kemudian pukul 3 petang Hindustan pusat kat luar pula, kemudian tengah malam nyanyi-nyanyian pula. Tak, kemudian dengan tayangan filem Mak Saleh dak tapih dah, yang ganas tu ganas lah, kalau yang seks-seks pula. Kalau dedah aurat, pergaulan bebas, cerita Melayu sendiri pun dah karut habis dah. Kemudian tengah malam tutup pula dengan kita dengan membaca dengan 5 potong ayat Al-Quran. Tutup pula tengah malam sebelum negaraku. Jadi campur. Nah, air oreng campur susu. Pernah minum? Teras sekali. Nah, kerok susu tak kalau orang campur susu, berak tak berhenti lah jawab dia. Dia campur aduk. Benda apabila sekejap maksiat, sekejap pahala, maksiat pahala, berarti masih belum boleh dipercayai 100% sumber daripadanya. Bukan kata perlu ditolak, tidak. Bukan kata wajib ditolak, tidak. Tetapi Islam suruh cek dahulu. Bukan suruh salah. Kemungkinan betul dia sampaikan cek dahulu. Pastikan dahulu. Malam esok kita semua sempena dengan AJK baru. Jadi malam esok kita semua makan daging barbecue. Setuju tak imam baru? Setuju. Tak setuju. Tok Bila setuju tak? Setuju. Tak siap. Saya setuju sangatlah ustaz. Keluar TV malam esok, Ustaz Amir dia ajak AJK baru. Malam esok insya-Allah sama-sama kita makan daging babi. Kiu tu buang. Potong sebab dia ni aku tak suka kat dia, kita edit sikit kata-kata dia. Babi kiu tu buang kiu kat belakang, dia ajak orang makan babi Ustaz Amir. Tu imam setuju, suka tak suka. Tu imam suka pula. Jadi tu imam baru kita kena pecah. Tok Bila setuju, Tok Siap dia kata suka sangat. Tok Siap mula-mula kita pecah, dia kata. Sebab buat ajaran salah. Gitulah kita ambil sumber yang sekadar 5-10 saat. Bukan semata-mata masalah. Ni penyokong orang tu lah ni. Tidak masalah sedemikian. Salah ke tak salah. Kita tetap berpegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau Fatimatu bintu Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Kata Nabi, sekiranya Siti Fatimah, anak kesayangan baginda sendiri mencuri, Nabi sendiri, aku yang akan potong tangan dia. Bukan masalah kita suka, kita tak suka. Orang yang suka kalau buat salah, kita tetap menghukum. Nabi dah beri contoh, dah anak dia sendiri kalau mencuri, Nabi akan potong tangan. Tapi masalah anak Nabi mencuri ke? Nabi buat perumpamaan. Jangan kata hina pula, ni hina anak Nabi ni. Adakah patut dia kata kalau mencuri? Tengok orang tak faham. Mudah dia pusing-pusing sahaja. Dia pusing-pusing sahaja tuan-tuan. Satu lagi, kita nak beri fikiran, minta maaf lah sedikit. Pemikiran, nak suruh buka sedikit pemikiran. Kalau imam buat salah, salahlah sekali imam buat, contoh betul kesalahan dia buat, adakah suruh kita pecah dia? Aku tak semayang dah jemaah dengan dia, sekali kesalahan. Ataupun kalau kita orang yang waras, kita cuba perbetulkan kesalahan dia. Dah 10 tahun dah aku mengimamkan dia, tiba-tiba sekali dia buat salah, terus kita memberontak. Tak cerdik orang macam tu. Kita beristeri, banyak-banyak ikan siakap 3 rasa dia buat, tiba-tiba hari tu dia buat siakap jadi 2 rasa sahaja, tak jadi 3. Nak cerai terus ke? Nak cerai tu tak sedap 2 rasa, rasa 3 tak ada ni. Lama dah dia memasak ikan siakap, tak tahu berapa tong dah memasak, kita tak tahu berapa ekor dah habis. Sedap, akhir sekali tak sedap kebetulan, kemungkinan dia demam. Jadi lidah dia tak dapat nak rasa macam rasa sepertiga dah. Dia demam. Kita cerai terus. Tak betul, rasa tak waras orang macam tu. Kenapa kamu cerai isteri aku? Mari tu dia masak ikan tak jadi 3 rasa. Keluar 2 sahaja. Tak logik.
Ataupun satu lagi contoh, imam tiba-tiba ada orang datang beritahu kita, mu tahu tak? Orang ni pula bukan ahli surau. Dia pula bukan orang yang suka dengan majlis ilmu. Dia orang biasa-biasa. Dia orang yang kurang pengetahuan agama. Dia orang yang banyak lepot dan sebagainya. Tiba-tiba dia datang kat kita. Ataupun kita tak kenal siapa dia. Mu tahu tak? Imam masjid kita main bola pakai seluar pendek. Kita sembahyang dengan imam ni 30 tahun dah. Apa tindakan kita? Kalau orang datang beritahu macam tu, tak kenal ni siapa mari beri datang. Imam pakai seluar pendek. Kita yang kurang waras memikirkan, imam pakai seluar pendek. Bingung imam. Ada ke patut? Dia jadi imam suruh orang tutup aurat, dia pakai seluar pendek. Tak nak dah ikut sembahyang belakang dia. Ataupun kita yang waras, kita tanya, betul tak? Aku tak percaya imam pakai seluar pendek. Mana bukti? Sepatutnya cuba tanya orang lain, betul tak imam aku tak boleh nak terima? Dia yang suruh orang tutup aurat, tiba-tiba dia juga yang dedahkan aurat. Kalau orang waras, dia tak terus talak, dia tak terus menolak, dia akan pastikan. Sebab sebelum itu rekod dia baik. Tak semata-mata kata-kata sepotong dua kata-kata orang hancur. Itulah yang memecah belahkan masyarakat sebenarnya. Mata-mata 2-3 patah perkataan. Dah sedikit lagi nak beritahu. Musim dia nak buat macam mana tak? Nak datang ni berapa ribu bendera kita litas. Biru, hijau, merah. Jadi roh bendera tu masuk. Nak buat macam mana? Masuk sedikit. Jadi kena cerita. Cuma ada orang kata dah, Ustaz, hati-hati Ustaz. Masjid ni jangan cakap bab politik. Tak boleh. Okey, kita nak tanya balik. Tak boleh tu tolong jelaskan haram ke makruh. Yang kata tak boleh dalam Islam dua sahaja, makruh dengan haram. Nak tanya, kamu kata tak boleh tu haram ke? Nak tanya. Kalau dia kata ya haram politik. Baik, kalau haram sebut politik dalam masjid, tahu saya lah. Kalau dalam masjid haram, kat luar pun haram. Tahu saya lah. Contoh mengumpat lah orang kita. Kalau dalam masjid, mu tahu dah apa dia? Orang sebelah mu, ya Allah beratnya. Nanti dulu. Lepas sembahyang, lepas kuliah subuh, kat luar, kita sambung balik bab mengumpat. Dalam masjid tak boleh, berdosa. Ada orang macam tu, ada tak? Ada. Haji. Ni. Aurat tu tutup haji. Masjid ni. Kenapa siapa terselak nampak lutut masjid? Hormat masjid. Kalau kat luar tegur tak? Kat luar ikut haji nak jaga seluar pendek. Jadi kat dalam haram, kat luar halal. Mengumpat kat dalam masjid haram, kat luar halal. Politik baik. Kalau kamu kata haram, kalau kamu berpegang haram sebab kenapa? Kerana politik tu kotor. Baik, kat luar pun haram kamu berpolitik. Tetapi saya tak kata haram, tuan yang kata haram. Sebab tu saya sebut. Politik. Orang yang kata haram tu jelas memang orang tu jahil agama dan orang tu boleh diibaratkan sesat. Orang yang kata haram sebut. Yang tak boleh berpolitik, mengotorkan politik, dan politik yang kotor itu dimasukkan masjid. Sama juga dalam masjid tak boleh, kat luar pun tak boleh. Sebab apa? Minta maaf tuan-tuan, minta maaf. Saya nak beri penjelasan. Kita tidak ada kepentingan. Kalau baik, maksud politik itu apa? Kita pun satu kadang-kadang sibuk politik. Boleh. Tak boleh. Tak boleh. Apa dia politik? Tak. Pak Putang tu sedap. Tak sedap Pak Putang. Sedap mana ni? Masa yang Pak Putang. Mu kenal tak Pak Putang? Dah kenal. Habis mu tahu tak sedap macam mana? Tak kenal kuih Pak Putang tu. Kuih lengar tu orang Kelantan panggil Pak Putang. Dalam dia isi kacang lah. Mu tak pernah makan, tiba-tiba kata tak sedap. Kamu juga tak pernah makan, tiba-tiba kata sedap. Tak boleh. Politik pun sama. Kamu kata boleh tak boleh. Tahu tak apa politik? Apa maksud politik? Tak tahu.
Politik mana boleh jawab macam tu? Politik lah. Apa sembahyang? Sembahyang. Tak. Sembahyang ada takrif dia. Af'alun wa aqwalun. Muftatihatun bitakbir wa muftatimatun bitaslim bi syara'itin wa arkani makhsusah. Beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam dengan syarat-syarat dan rukun tertentu. Itu maksud salat. Apa dia politik? Iqamatud din wa siyasatud dunya bi, kata sebahagian ulama. Maksud politik itu iqamatud din, menegakkan agama. Wa siyasatud dunya bi, dan menguruskan dunia dengan agama. Kita nak tegakkan agama, nak uruskan masyarakat mengikut agama, nak urus keluarga ikut agama, nak urus bank-bank ataupun institusi keuangan mengikut agama, nak urus ahli keluarga anak isteri kita biar ikut agama, nak urus pejabat kita biar suasananya betul dengan agama. Itulah politik. Jadi politik itu dalam keluarga pun ada, di pejabat pun ada, di kedai-kedai pun ada. Nak urus kedai dia, urus itu orang panggil politik. Nak urus biar perniagaan dia tu betul dengan agama. Lebih-lebih lagi politik dalam bentuk pemerintahan. Itu sahaja benda yang kita duduk, kalau yang kita duduk jadi pening kepala, kata boleh tak boleh. Hakikatnya kita tak tahu apakah maksud politik. Menegakkan agama, salah ke tak salah? Boleh tak sebut menegakkan agama di masjid? Dan mengurus dunia ataupun mengurus negara berdasarkan agama. Itu sahaja politik. Itu politik Islam. Kalau politik bukan Islam, sebagaimana Kristian, maka pegangan dia agama asing dan politik itu asing. Berarti pemerintahan tidak ada kaitan dengan halal haram dan cara beragama. Itu cara Kristian. Tetapi oleh kerana kita kurang sumber dan tidak ada yang memberi penerangan kepada kita, menyebabkan kita buta selama-lamanya mengenai maksud politik. Tetapi dalam masa sama kita dah terjerumus jauh ke dalam dunia politik. Kita tak sedar. Kita masuk tanpa pengetahuan. Mesti contoh dalam kitab fiqh pun sama. Bab hadapan, bab taharah, bersuci, kemudian bab sembahyang, kemudian bab puasa, bab haji, bab zakat, masuk pula bab nikah kahwin, talak, cerai, iddah dan sebagainya. Masuk bab muamalat, jual beli, pinjam meminjam, riba. Kat belakang tu dia bab hukum-hukum jenayah Islam. Bab hukum hudud, ni politik ni ustaz, pagi ni sebab masuk bab hukum hudud dah, politik kita kena kuliah kat luar, kat tempat parking kereta. Dalam kitab fiqh juga, sebab dia kata politik tak boleh sebut dalam surau. Tu dia kata macam tu. Jadi kuliah bab jenayah kena kuliah kat luar, kat parking kereta sana. Betul tak macam tu? Baca kitab sama fiqh, bab hujung ni tak boleh dah dalam masjid. Sedangkan fiqh itu fiqh Islam. Ini orang yang tak faham. Minta maaf tuan-tuan. Tuan-tuan yang tolak politik, tak boleh sebut politik dalam masjid, awal-awal tak faham. Kalau menolak politik yang memang fitnah orang, bawa politik yang memang jahat, memang kotor, itu saya setuju. Haram kita berpolitik dalam masjid sedemikian. Dalam masa yang sama, haram juga berpolitik kat luar sana dengan keadaan sedemikian. Nak suruh jelas sahaja. Tapi ada orang marah, tu dah biasa. Setiap orang ada musuh. Kita belajar dari ini. Setiap orang ada musuh. Orang marah nak buat macam mana? Kita cuba nak suluh. Kamu berjalan dalam gelap, kebetulan tempat jalan ni kamu tak tahu, aku ada lampu, aku suluh. Kalau aku sesat tempat lain, aku tak tahu, kamu tolong suluh aku. Tolong suluh pun marah. Oh, kenapa sibuk-sibuk nak suluh lampu? Mandang-mandang lah aku jalan dalam gelap. Tengoklah. Kalau dak pijak kaca, paling tidak pijak tahi lembu. Ada yang muka. Orang nak suluh tak nak. Ni masalah. Tuan-tuan tak puas hati, cari lagi. Apa maksud politik? Tanya ustaz-ustaz lain pula. Apa maksud politik yang sekiranya Nabi sendiri memerintah negara?
Adakah pemerintahan Nabi itu tiada kaitan dengan agama? Tidak ada dosa pahala. Tuan-tuan cari tanya ustaz lain lah pula. Tanya 2-3 orang ustaz tanya. Kan. Kemudian tak puas hati tanyalah sampai 10 orang kalau tak puas. Kalau tak puas hati juga memang hati kita kerah dah tu. Nah, hati kita tak dapat nak terima kebenaran. Allah Akbar. Ada seorang hamba Allah, hati dia cerah. Sedikit cerita, bukan bab politik dah, malah nak sebut dah. Cerita lain. Ada seorang perempuan puji dia, tempat kerja dia. Dia kata, oh, cantik baby awak. Perempuan puji dia. Dia suami orang, anak dah besar-besar. Orang puji dia, dia kerja kat Sapura Tariqah. Dia suruh isteri dia berhenti kerja sebab pergaulan bebas, dia kata. Tengah hari waktu makan, isteri orang keluar dengan suami orang, keluar makan sama-sama. Banyak tak berlaku kat pejabat? Banyak. Siapa ni isteri orang ni, suami orang keluar makan sama-sama, ya Allah. Kadang-kadang si lelaki belanja pula isteri orang. Orang tu kerja sedemikian, menyebabkan condong perasaan kasih sayang dan terhutang budi pada lelaki lain. Boleh merenggangkan hubungan dia dengan suami dia. Kasih sayang, hormat dah terbahagi dah. Jangan pandai-pandai nak belanja isteri orang. Kalau saya jumpa isteri saya dengan lelaki lain, kita tanya dulu, siapa pak saudara ke siapa? Takut-takut belasah pak saudara dia nyaya. Nah, kalau bukan pak saudara, bukan adik-beradik, tak ada hukuman, kat situ juga muka dalam pinggang kita beri. Tak, benda Tuhan marah, apa kita tak nak marah? Allah marah, benda macam tu kita tak nak marah lagi. Jadi kita lebih halim, lebih lemah lembut daripada Allah kah? Agak-agak. Jadi apabila perempuan tu puji dia, dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perempuan tu isteri orang puji dia memang bagus, perangai baik, rupa pun ada. Apabila dia puji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, terkejut perempuan tu. Siapa pula mati? Dia kata tak ada orang mati, hati kamu tu mati. Hati kamu tu mati. Dia kata, kenapa kamu puji aku? Tujuan apa? Atas dasar apa? Patut nak puji-puji suami. Dah ingat kadang-kadang isteri dia luahkan kat kawan-kawan. Dia kata, tengok. Tengok kawan sebelah tu. Tengok itu. Dan dia puji aku. Meja aku kemas. Dia puji pakaian aku cantik. Dia puji suami aku tak pernah puji. Nah, itu biasa berlaku. Kalau iyalah orang kat pejabat jarang-jarang kita buat benda yang jarang-jarang dilakukan di hadapan seseorang, memang dia akan puji. Takkan tiap-tiap hari nak puji isteri. Allah comel yang ikan kembung dia siang elok ya. Allah susun pinggan aku, Allah bersihnya dia basuh cuci. Nak puji satu-satu. Bila dah hidup nama dia lain, siapa-siapa pun dia akan lain. Kita ingatlah, kita sendiri pun sebelum kahwin suami puji tak puji. Begitu juga orang lain, tidak ada ikatan dia jadi macam tu. Sebelum kahwin naik motosikal rapat-rapat, biasalah. Selepas ada anak 15 orang dah, kat tengah antara suami isteri tu ada raga letak sayur dengan ikan kembung. Tu ada penghalang gak tak nak dekat-dekat dah. Biasa dah tu, cara rumah tangga. Kalau boleh terus intim, alhamdulillah. La in qatalani qataltu syadida fara'aitu adawata syaitan asyad, maka aku melihat bermusuh dengan syaitan terlebih payah. Kafir muda, syaitan lebih kaya payah. Sebab li'annahu yarani, sebab ia melihat aku dalam keadaan aku tak dapat lihat dia. Dia hasut aku dalam keadaan aku tak boleh nak tentang hasutan dia. Susah bermusuh dengan syaitan. Dan ayyaj'alani fayuri, sesungguhnya syaitan itu ingin menjadikan aku bersama dengan dia di dalam neraka. Orang kafir
Dia bukan nak kita sama-sama masuk neraka, tak nak. Dia pun tak nak masuk neraka. Cuma dia tak tahu dia tu akan masuk neraka. Kalau mati dalam keadaan kafir, dia tak tahu. Dia lawan atas dasar kepentingan dunia. Manakala syaitan, dia tahu dah diri dia, Allah dah laknat, dah dengan neraka selama-lama, dia akan hasut kita supaya masuk bersama dengannya ke dalam neraka. Ni lebih payah ni. Kata Hatim Al-Asam, dia akan tarik kita sehingga kan kita hendak mati. Di saat hendak mati, 3 minit lagi habis, di saat kita hendak mati, syaitan masih lagi dia cuba pesongkan kita. Datang dalam rupa bentuk mak ayah kita. Aku ayah kamu, kata syaitan, rupa bentuk ayah kita. Aku jaga kamu lama dah. Sesungguhnya sebenarnya yang benar bukan Islam tetapi Kristian. Masuklah kamu agama Kristian. Itu disebut. Mari dalam rupa ibu kita pula. Aku lama dah pelihara kamu. Aku yang mengandung kamu. Aku yang menyusukan kamu. Aku yang membalai kamu. Mari dalam rupa betul ibu kita. Dan ketika itu dia kata, sesungguhnya Islam tak betul. Yang betul adalah agama Yahudi. Kamu masuklah Yahudi. Mari rupa bentuk mak ayah kita. Kalau mari dalam bentuk menteri, rupa menteri, mungkin payah tak nak ikut tu lah. Lah kita kata, mari dalam rupa bentuk mak ayah kita. Nak mati dah. Sebab itulah kita sunat di memperbanyakkan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Zahir terjemahan, wahai Tuhan kami, jangan kau pesongkan hati kami selepas kamu beri hidayah kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami rahmat, fahablana min ladunka rahmat, sesungguhnya engkau maha pemberi kurnia. Itu zahir. Ulama tafsir maksud kandungan bentuk doa tersebut yang daripada Al-Quran. Ulama tafsir ayat tersebut, wahai Tuhan kami, jangan engkau pesongkan hati kami selepas engkau beri hidayah. Yakni semasa hidup kami engkau beri hidayah, ya Allah. Engkau beri kami betul di atas jalan Islam. Dan apabila nak mati, hampir dengan kematian, jangan engkau pesongkan yang menyebabkan kami mengikut dengan hasutan syaitan di saat nafas-nafas terakhir. Wahab lana min ladunka rahmah, kurniakanlah kepada kami rahmat, kata ahli tafsir, iaitu malaikat Jibril datang supaya tolong kita daripada gangguan dan ajakan syaitan ketika dalam keadaan sakaratul maut. Sampai nak mati, nak mari rupa ayah kita, mari rupa ibu kita, mari rupa orang yang kita sayang. Masa tu ya Allah, tolonglah aku dengan malaikatmu, halang ni syaitan yang berupa dengan orang yang aku kasih, yang cuba menyesatkan aku. Sesungguhnya engkau maha pengurnia rahmat. Jangan ya Allah, jangan engkau pesongkan hati aku. Bila? Bukan esok, bukan lusa, terutama semasa hampir dengan kematian. Al-ibratu bil khawatim, yang diambil kira adalah penutup. Kalaulah sepanjang hidup kita dengan kebajikan, tiba-tiba kematian kita sehari dengan nak mati, kita kufur dengan Allah, kekufuranlah kita ketika itu. Dan kalau orang tu dia beriman, dia orang jahat seumur hidup dia, sehari sebelum mati dia bertaubat nasuha, maka ketika itu mati dalam keadaan berimanlah dia. Al-ibrah bil khawatim. Jadi yang diambil kira, kata dengan ulama, kata dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, penutup itu sangat-sangat penting. Ada lelaki yang beramal dalam masa yang panjang, kata Nabi, 10 saat lagi. Ada seorang lelaki yang beramal dalam tempoh yang panjang, tiba-tiba Allah sudahi dia dengan beramal dalam tempoh yang panjang dengan amalan ahli syurga, fayuqtamu lahu bi'amali ahli nar, kemudian Allah sudahi dia dengan amalan ahli neraka. Minta jauh wahai sabillah. Sebab tu kita kena banyak usaha
mantapkan ilmu agama. Doa banyak-banyak, minta Allah tunjukkan kebenaran, minta Allah beri hidayah, minta Allah jadikan kita sabit tetap di atas jalan Islam, minta dengan Allah kita dimati dalam keadaan beriman, dan minta kebaikan dunia dan lebih-lebih lagi akhirat, minta dilindungi daripada syurga, minta banyak-banyak. Sesungguhnya kita hamba yang lemah, memang sememangnya perlukan kepada bantuan, perlukan kepada kurniaan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tak meminta sukar untuk diberi pertolongan. Wallahu a'lam wa ilmuhu atamma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami di kalangan hamba-Mu yang ikhlas, ikhlas dalam belajar, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam menyebar. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami di kalangan hamba-Mu yang saleh. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah pintu hati kami, terangilah hati kami dengan cahaya taufik dan hidayah-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, jadikanlah kami pengikut dan pendukung kebenaran. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, jauhilah kami daripada menyokong dan mendukung kesalahan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan-Mu kepada agama-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan-Mu kepada orang-orang Islam, kepada mereka-mereka yang memperjuangkan Islam. Ya Allah, ya Tuhan kami, hancurkanlah pakatan musuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, hancurkanlah orang-orang Yahudi yang memusuhi orang-orang Islam. Ya Allah, ya Tuhan kami, hancurkanlah strategi-strategi yang dirancang oleh musuh-musuh Islam di mana-mana sahaja mereka berada, sama ada di Kashmir, sama ada yang berada di Palestin, di Israel, sama ada yang berada di negara kami, sama ada yang berada di mana-mana tempat dan di mana-mana masa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia, lebih-lebih lagi kurniakanlah kepada kami kebaikan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, sisihkanlah kami, babaskanlah kami daripada azab neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.